Hai semua, hari ni Emma nak tunjuk macam mana nak sediakan nasi biryani. Itu dia. Memang sangat sedap, jadi rebutan dekat rumah Emma. Okey, dan penyediaannya pun sangat mudah dan rempah-rempah yang digunakan pun tak banyak, memang senang sangat untuk disediakan. Baiklah, tengok sampai habis ya. Baiklah, di sini Emma gunakan 5 cawan basmati. Yang ni kita kena basuh nanti ya, dan kena rendam selama 30 minit. Okey, beras tadi tu kita basuh dahulu, basuh sampai bersih. Dan rendamkan selama 30 minit. Ini dia bahan-bahannya. Antara bahan-bahan yang menggunakan di sini ada 15 biji bawang putih. Bawang putih ni sebenarnya kita nak tumbuk dahulu, tapi sebelum tumbuk tu kita kena irislah biar dia tak melompat-lompat dekat lesung batu tu ya. Ini ada 15 biji tau. Yang ini ada dalam 4 inci halia. Potong-potong dahulu sebelum dimasukkan ke dalam lesung batu. Halia dan bawang putih ni kita kena tumbuk sampai dia halus ya. Setelah bawang putih dan halia tu halus, kita ketepikan dahulu ya. Okey, sekarang Emma nak buat dahulu rempah-rempah untuk biryani ni. Ini segenggam jintan manis dan segenggam juga biji ketumbar. Dan segenggam jintan putih. Satu per dua sudu besar lada hitam ya. Bahan-bahan ni semua kita kena kisar sampai halus lah. Baiklah, ini dia rempah yang telah siap dikisar halus tadi. Lebih kurang macam ni. Okey, sekarang Emma nak sediakan dulu untuk perapan ayam ya. Baiklah, di sini Emma akan gunakan bawang putih dan juga halia yang telah ditumbuk halus tadi. Lebih kurang 1 sudu besar ya. Dan juga 1 per 2 sudu teh serbuk kunyit. Dan garam untuk rasa. Sedikit garam ya. Baiklah, rempah yang kisar tadi tu masukkan 1 sudu besar. Okeylah, yang ni kita kena gaul dan ratakan dahulu. Pastikan semua rempah-rempah tu bersalut dengan ayam ya. Lepas tu kita akan biarkan dia selama lebih kurang 1 jam ataupun 30 minit pun boleh. Tapi selalunya Emma akan biarkan dia perap lamalah, sebab biarkan rempah-rempah tu akan meresap ke dalam ayam tu lagi sedap. Baiklah, selepas 30 minit beras tadi yang telah direndam kita akan masak. Okey, 4 cawan beras tadi, sekarang Emma masukkan 5 cawan air biar dia masak rata. Tak terlalu licak dan tak terlalu keras. Kita akan masak dalam api yang sederhana sahaja. Okey, sekarang Emma masukkan 4 biji buah pelaga dan 5 bunga cengkeh. Okey, campakkan je semua.
Okey, dan ini adalah garam. Masukkan sedikit garam ya untuk rasa. Dan juga jangan lupa masukkan 2 helai daun salam. Okey, kacau-kacau, ratakan. Dah siap, bolehlah masak. Yang ni korang kena pakai api kecil saja ya. Biarkan dia sampai masak. Okey, sementara menunggu nasi tadi tu masak, kita potongkan dahulu 2 biji bawang besar ni. Yang ni korang kena hiris memanjang macam ni, okey? Baiklah, ketepikan dahulu. Di sini Emma gunakan 5 biji tomato. Yang ni Emma gunakan saiz sederhana ya. Pastikan korang pakai tomato yang dah masak sedikit sebab lagi sedap. Okey, hiriskan dahulu. Tu dia tomatonya. Okey, dah siap hiris tomato. Dekat sini Emma ada 2 tangkai daun ketumbar. Yang ni pun hiris juga, hiris halus-halus ya. Panaskan kuali dan masukkan 2 sudu besar minyak sapi. Yang ni kena pakai barulah biryani tu sedap baunya. Okey, yang ini 5 sudu besar olive oil. Masukkan bawang putih dan juga halia yang telah ditumbuk halus tadi. Dan masukkan juga bawang besar yang telah dihiris tadi. Dan masukkan juga tomato yang telah dihiris-hiris tadi. Dimasukkan semua ya. Baiklah, Emma masukkan 1 batang kayu manis dan 4 biji buah pelaga, 5 bunga cengkeh, dan 5 bunga lawang. Gaul dan ratakan semua bahan-bahan ni sampai naik wangi. Bila dah layu macam ni, bolehlah masukkan daun ketumbar. Baiklah, sekarang Emma masukkan rempah yang telah dikisar tadi. Masukkan semua sekali ya. Dan juga 1 sudu besar serbuk kari ikan. Serbuk kari ikan ni menggunakan serbuk babas ya. Dan 1 sudu besar serbuk cili. Serbuk kari ikan, kenapa tak gunakan serbuk kari ayam? Bukan apa, sebab serbuk kari ikan ni dibagi rasa yang different daripada serbuk kari ayam bila korang masak biryani ni. Sebab tu memang gunakan. Dan aromanya pun memang sangat wangi. Dan juga masukkan 3 helai daun salam ya. 5 sudu besar yogurt. Gaul semua bahan ni rata-rata ya. Pastikan korang gunakan api yang sederhana sahaja. Jangan gunakan api yang besar. Dan sedikit garam untuk rasa. Bila bahan-bahan tadi tu dah tercampur rata dan dah wangi sangat-sangat, bolehlah masukkan ayam yang telah diperap tadi. Baiklah, bila dah masukkan semua ayam, ada lagi rempah yang tertinggal tadi. Bolehlah masukkan semua, jangan membazir. Baiklah, gaul rata semua ni. Gaul sebentar saja ya. Lepas tu masukkan sedikit air. Dan korang kena pastikan air ni tak banyak dan tak terlalu sikit. Asalkan dah tenggelam sedikit ayam tadi tu. Lebih kurang macam ni. Yang ni okey lah. Jangan masukkan lebih sangat air tau. Okey, ayam ni kita akan biarkan dia sampai masak. Tutupkan sebentar.
Sementara menunggu ayam kita tu tengah masak, okey, Emma dah sediakan dah ni periuk. Periuk ni untuk nanti nak tukar nasi dan ayam tu, nak satukan sekali lah dekat dalam periuk ni. Okey, di sini ada kain bersih, yang ni Emma nak gunakan lah nanti. Okey, yang ni untuk balut penutup periuk tu ya. Kenapa nak kena pakai kain juga ke? Yang ni kena pakai, tipsnya untuk mengelakkan nanti wap daripada nasi masakan kita tu jatuh ke dalam nasi tu lah, untuk mengelakkan ianya cepat basi. Kalau pakai kain ni, wap yang ada tu semua takkan tercampur lah, dan akan mengelakkan korang punya masakan tu dan cepat basi. Ni dia, ayamnya pun dah nak ready. Sekejap lagi boleh angkat. Ni pastikan ayam tu masak ya, sebelum disatukan dengan nasi. Okey, yang ini nasi tadi tu memang dah masak, separuh masak. Kalau dia macam ada biji-biji tu jangan risau tau, sebab nanti kita akan satukan dengan ayam tu dan akan masak lagi bersama. Okey, masukkan semua dekat dalam periuk. Pastikan periuk yang korang gunakan tu cukup besar ya. Baiklah, ayamnya pun dah ready, memang dah masak dah. Sekarang boleh angkat. Kita akan satukan dengan nasi tu ya. Okey, ni dia, memang sedap sangat baunya, tak sabar nak makan. Okey, boleh matikan api dan angkat. Okey, ayam tadi tu korang masukkan semua dekat dalam periuk ya. Sebab kita nak gaul dengan nasi tu, gaul dan ratakan. Masukkan semua kuah-kuah dia sekali ya, jangan ada yang tertinggal. Okey, pastikan semuanya tercampur dengan rata. Nasi biryani ni kalau Emma masak memang tak sampai berapa jam je dah habis. Dan hidangan ni memang cukup untuk 7 ke 6 orang makan ya. Baiklah, kita akan biarkan lagi sebentar masak selama 30 minit menggunakan api kecil. Dekat sini Emma gunakan api tengah saja ya, jangan gunakan api besar, nanti hangus. Tu dia, selepas 30 minit memang dah masak dan cantik. Memang tak sabar nak makan. Harap korang cuba dan bagi feedbacknya ya. Okeylah, selamat mencuba dan jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.